Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Halim dalam tajuk pecutan akhir UPKK Jawi. Okey, sebelum ni Ustaz pernah buat video berkaitan dengan pecutan akhir UPKK Lughatul Quran atau bahasa Arab. Kali ni kita pergi ke Jawi pula, pelajaran Jawi. Pelajaran Jawi ni adalah salah satu pelajaran yang penting juga. Okey, yang boleh dikatakan paling penting lah bagi Ustaz, paling penting pelajaran Jawi. Sebab apa? Sebab UPKK semuanya menggunakan ejaan Jawi. Tak kira lah mata pelajaran sirah, Al-Quran sendiri, pelajaran ibadah, akidah, ataupun digabungkan kita panggil ulum syariah. Semuanya guna Jawi. Kalau kita lemah Jawi, habislah. Pelajaran-pelajaran lain semuanya tak dapat. Tapi untuk Ustaz kongsikan pelajaran Jawi kali ini, Ustaz khusus fokus pada pelajaran Jawi untuk UPKK saja, bukan berkaitan dengan keseluruhan ejaan macam mana tu. Tapi Ustaz nak fokus pada pelajaran Jawi sahaja yang ada dalam UPKK. Tajuk-tajuk dia yang ada dalam UPKK saja. Okey, kita tengok apa yang kita nak belajar berkaitan dengan Jawi. Okey. Ini teknik menjawab soalan Jawi teknik dia. Tapi kita belajar dulu. Sebelum kita masuk ke teknik-teknik dia, kita akan belajar dulu sikit. Sebelum tu Ustaz kenalkan diri mungkin ada yang tak kenal lagi. Ustaz adalah salah seorang guru kafa juga. Yang pertamanya Ustaz merupakan guru kafa. Pengalaman Ustaz mengajar kafa dah hampir 20 tahun lebih, 23 tahun macam tu lebih kurang. Dan dalam masa yang sama, Ustaz merupakan jurulatih utama Jawi daerah Kuantan. Okey. Yang ketiganya, Ustaz salah seorang penggubah soalan percubaan UPKK Negeri Pahang. Soalan percubaan, bukan soalan UPKK. Itu antarabangsa bukan. Ustaz tak terlibat yang tu. Ustaz cuma terlibat soalan UPKK percubaan sahaja. Dan dia punya soalannya pun tak ada beza. Tak banyak beza. Sama je lebih kurang. Dan Ustaz juga merupakan penanda kertas soalan UPKK Negeri Pahang. Dan daripada pengalaman Ustaz menanda kertas ni lah, Ustaz dapat cari apa kelemahan dan apa pelajaran-pelajaran yang penting berkaitan dengan UPKK. Di situ Ustaz nampak orang murid-murid yang jawab salah. Di situ Ustaz cuba cari, cuba baiki. Ambil kelemahan-kelemahan itu Ustaz jadikan pelajaran untuk Ustaz kongsi pada semua murid-murid yang ada sini. Mana-mana yang menonton lah. Baik, sebelum kita belajar peringatan. Ustaz peringatan penting peringatan kalau kita tengok ni apa dia? Yang pertamanya sebelum peperiksaan. Kita akan ambil peperiksaan ni, sebelum kita periksa ni apa kita kena buat dulu? Yang pertamanya, habiskan semua latihan dari mana-mana sumber, buku, rujukan atau koleksi soalan UPKK. Dekat murid-murid, guru ada bagi pelajaran, bagi buku nota ke, buku latihan ke, buku koleksi soalan ke, macam-macam jenis buku untuk kita buat rujukan. Ada juga yang mak ayah beli sendiri untuk murid buat sendiri. Memandangkan sekarang kita PDPR ni belajar dari rumah aja. Kadang guru nak bagi nota, nak bagi apa memang susah. Jadi ibu bapa cuba cari sendiri buku-buku dan untuk murid buat. Dan murid tu ambil lah buat. Apa yang pentingnya kita habiskan semua buku tu. Kecuali buku yang diberi oleh guru masing-masing. Yang tu kita kena buat ikut arahan guru. Guru sebut muka surat ni kita buat, muka surat ni kita buat. Jangan pandai-pandai buat yang guru tak bagi arah lagi. Yang Ustaz kata ni, Ustaz buku yang kita dapat sendiri. Daripada kita beli di kedai ke, mak ayah belikan ke. Yang tu kita habiskan. Buat, jangan tunggulah. Tak kira mata pelajaran apa. Buat jadual sendiri. Cari masa yang sesuai, buat sampai habis. Jangan tunggu. Jangan tangguh lagi masa. Kita tak tahu peperiksaan kita nanti datang bila. Buat sampai habis. Okey, yang keduanya, buat penanda khusus pada soalan yang tidak tahu jawapan. Kita dah buat, dah baca nota, dah baca nota, ulang kaji tu, ulang kaji ni. Tiba-tiba kita buat soalan, kita
terjumpa soalan yang kita rasa kita tak tahu jawapan dia apa. Jadi kita buat tanda, tak kisahlah nak garis ke, nak bulatkan ke, jawab. Kita dah jawab tapi kita tak tahu jawapan yang betul tu apa. Jadi kita tanda dulu dekat situ. Itu tanda. Lepas kita tanda, barulah kita buat apa? Buat semakan jawapan dengan guru bimbingan. Tanya guru, soalan ni macam mana? Ataupun kita semak balik dalam buku apa jawapan dia yang betul. Sebab kita tak tahu tadi, mungkin kita baca, kita lupa. Mungkin kita tak terbaca langsung benda tu. Tiba-tiba ada dalam soalan. Jadi kita buat semakan. Tengok balik jawapan dia apa. Ataupun kalau tak cari, tak jumpa dalam buku nota kita atau buku rujukan kita, kita tanya guru kita. Kita belajar PDPR, tanya dia. Apa yang kita dah tanda tadi tu kita tanya. Apa jawapan dia? Untuk kita belajar balik. Yang keempatnya, buat pembetulan pada semua jawapan yang salah. Okey, jangan sekadar kita tanda, oh ni jawapan dia. Tak. Bukan macam tu kita tinggalkan. Tak, kita buat balik. Kalau boleh kita buat balik soalan yang sama juga. Kita jawab sini salah, salin. Ataupun kita salin semula nota-nota, apa soalan-soalan yang salah tadi, kita buat pembetulan semula. Itu yang penting untuk menguatkan lagi ingatan kita. Okey, boleh dapat situ? Baik. Perkara yang kita nak belajar ini yang Ustaz nak kongsikan iaitu antaranya tajuk utama pelajaran Jawi dalam UPKK ni. Apa tajuk dia? Yang keduanya, kertas peperiksaan UPKK dan cara menjawab. Jadi berkaitan dengan kertas peperiksaan UPKK untuk tahun ni Ustaz tak pasti macam mana. Sebab dikatakan tak ada soalan bertulis. Sebab kita akan nilai secara macam mana pun Ustaz tak pasti. Kita tunggu je nanti. Yang penting kita belajar tajuk dia dulu. Yang ni yang penting yang Ustaz akan kongsikan ni, pelajaran Jawi apa yang ada. Dan yang ketiganya, cara menulis khot, cara nak jawab khot. Tak tahulah soalan ni bagi macam mana, tapi Ustaz akan kongsikan cara-cara yang mudah. Okey, jadi dua sajalah tajuk dia yang Ustaz nak kongsikan ini, iaitu kertas peperiksaan dan juga tulisan Jawi. Baik, tajuk, kita akan belajar tajuk dulu. Sebelum kita pergi jawab soalan periksa ni, kita tengok tajuk dia dulu. Baik, apa tajuk dia? Tajuk keseluruhan dalam Jawi. Cuba tengok. Jawi antara pelajaran yang paling sikit dalam UPKK ni. Kita belajar daripada tahun 3, tahun 4, tahun 5. 3 tahun kita belajar, ini je tajuk dia. 6 sahaja tajuk dia. 6 ni sahaja, tak banyak, sikit je. Apa tajuk pertama? Kata pinjaman bahasa Arab. Tajuk yang kedua, kata pinjaman bahasa Inggeris. Yang ketiga, tanda bacaan. Yang keempat, jenis-jenis ayat. Yang kelima, jenis-jenis khot. Dan yang keenam, imbuhan. 6 sahaja. Sikit sangat yang kita nak belajar. Jadi, apa yang Ustaz nak kongsikan di sini, mungkin di sekolah cikgu-cikgu tak pernah kongsikan. Ustaz percaya, memang ramai yang sekadar mengajar ikut silibus dalam buku sahaja. Tapi Ustaz akan kongsi di luar daripada buku silibus. Kata pinjaman bahasa Arab, macam mana kita nak kenal kata pinjaman bahasa Arab? Okey, kita tengok. Yang pertama, okey, ini tak ada dalam buku ni. Jadi Ustaz akan kongsikan apa yang Ustaz tahu. Yang pertama, perkataan berkaitan dengan keagamaan. Okey, nak kenal bahasa Arab, ada kena mengena dengan agama, itulah bahasa Arab. Contoh Ustaz bagi di sini. Berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran agama kita, pegangan kita. Apa yang ada dalam Al-Quran? Contohnya macam surah. Pelajaran tajwid. Pelajaran tajwid dalam Quran ada. Surah, nama-nama surah dalam Quran semuanya guna bahasa Arab. Tajwid, tajuk-tajuk mad ke, ikhfa, idgham, apa semua itu semuanya guna bahasa Arab. Itu salah satu yang kita nak kenal. Berkaitan dengan Al-Quran, semuanya menggunakan bahasa Arab. Baik. Yang keduanya, berkaitan dengan pelajaran hadis. Apa yang berkaitan dengan hadis? Rata-rata guna kata pinjaman bahasa Arab. Contoh Ustaz bagi hadis. Contohnya hadis sahih, hadis daif, hadis maudhu', hadis munkar. Semua nama-nama hadis itu semuanya dikatakan adalah perkataan bahasa Arab. Riwayat hadis, riwayat perawi hadis. Bahasa Arab juga. Semuanya dengan bahasa Arab. Dan banyak lagi contoh-contoh dia. Boleh cari sendiri. Banyak contoh berkaitan dengan hadis ya, bahasa Arab. Berkaitan Al-Quran, bahasa Arab. Okey. Seterusnya berkaitan dengan ibadah pun juga
menggunakan kata pinjaman bahasa Arab. Banyaknya. Okey, contoh saya bagi solat, ibadah. Solat apa? Contoh solat macam-macam. Solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, Isyak, solat sunat, sunat jenazah ke, solat sunat qabliyah, ba'diyah, semua nama-nama solat adalah kata pinjaman bahasa Arab. Dan rukun-rukun dalam solat pun bahasa Arab. Niat, tamakninah, tasbih, rukuk, sujud, tahiyat, semuanya guna bahasa Arab. Okey, boleh nampak situ. Bab zakat pun sama juga. Berkaitan dengan zakat, zakat fitrah ke, zakat apa nama yang berkaitan, semuanya guna bahasa Arab. Berkaitan dengan haji pun sama. Haji, ah, sa'i ke, tawaf, berkaitan dengan haji, semuanya dikatakan adalah kata pinjaman bahasa Arab. Seterusnya, berkaitan dengan akidah pun sama juga. Akidah, kalau kita tengok bab iman. Bab iman, iman percaya, iman. Kalau kita tengok bab iman, contoh iman kepada malaikat, bahasa Arab. Kitab, bahasa Arab. Iman kepada qada dan qadar, bahasa Arab. Beriman pada Allah, beriman. Semuanya bahasa Arab. Iman, lawan dia kufur. Kufur, bahasa Arab. Apa? Hukum pun sama. Hukum, hukum wajib, sunat, makruh, itu semuanya menggunakan bahasa Arab juga. Sifat-sifat Allah dalam pelajaran akidah kita, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, itu semuanya guna bahasa Arab. Nampak tak? Ini pelajaran-pelajaran kalau kita nak kenal kata pinjaman bahasa Arab, inilah tajuk-tajuk dia. Yang ada berkaitan dengan benda-benda macam ni, semuanya adalah bahasa Arab. Yang kedua, tadi yang pertama berkaitan dengan keagamaan menggunakan kata pinjaman bahasa Arab. Yang kedua pun sama, iaitu terdapat huruf-huruf berikut di dalam ejaan. Tengok betul-betul, huruf apa yang ada dalam ejaan, perkataan yang kita jumpa tu ada huruf berikut. Huruf apa? Okey, ini huruf-huruf dia. Ada nampak huruf semua ni? Terus bahasa Arab. Okey, contoh macam sa. Huruf sa, kita bagi contoh. Salji. Huruf sa, ada sa di sini. Ada sa di sini. Ini adalah perkataan bahasa Arab. Waris, bahasa Arab. Okey? Huruf ha pula. Huruf ha, contoh dia had. Had laju. Macam tu. Hudud, bahasa Arab. Hukum, huruf ha, bahasa Arab juga. Huruf kha, contoh khatam. Khatam Al-Quran. Khayal, khayal. Bahasa Arab. Huruf kha ni, ada huruf kha je, bahasa Arab terus. Tak ada bahasa Melayu guna huruf kha. Huruf zal pun sama. Zat, zikir, guna bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, dia akan guna zai, huruf zai macam zoo. Bahasa huruf zai. Kalau huruf zal, bahasa Arab terus. Huruf shin pula, sya, bahasa Arab. Syair, bahasa Arab. Okey? Huruf sad, sah, salat, sihat, sahabat, semuanya guna bahasa Arab. Ada murid-murid yang tonton ustaz ni, kalau dapat cuba bagi contoh-contoh sendiri dalam hati. Dalam hatilah, kalau bagi tahu sini pun ustaz tak dapat dengar. Bagi atas huruf sa ada apa lagi? Boleh bagi. Okey. Seterusnya huruf dad. Apa contoh dia? Ustaz bagi fardu. Tak kira lah huruf tu kat depan atau kat belakang, kat tengah, tak kisah. Dad, daif, duyuf, semua bahasa Arab. Ni adalah bahasa Arab. Duha, macam solat duha. Huruf dad, bahasa Arab. Okey, huruf ta. Cuba bagi contoh apa huruf ta? Okey, Ustaz bagi contoh ta'at. Okey, ta, huruf ta. Tabib. Tabib, kita sebut tabib. Tabib, sebenarnya ejaannya tabib. Ta'un, tawaf, huruf ta juga tu. Semuanya guna bahasa Arab. Huruf za, apa contoh? Kita ambil zahir, zalim, zuhur. Itu contoh-contoh untuk huruf za, bahasa Arab. Huruf ain. Huruf ain, adat, adil. Ini guna bahasa Arab. Biasa kalau guna alif tu mungkin dia akan jadi bahasa Melayu atau bahasa Arab atau bahasa Inggeris. Tapi kalau huruf ain terus bahasa Arab. Okey, nampak je huruf ain terus bahasa Arab. Huruf ghin pula. Huruf ghin contoh dia ghairah. Ghairah bahasa Arab. Maghrib, huruf gha, nampak ada huruf gha di sini. Maghrib bahasa Arab juga. Huruf fa pula. Huruf fa contoh faham. Boleh faham semua? Huruf fa faham bahasa Arab. Huruf ni nampak tak huruf fa di sini? Pun bahasa Arab huruf ni. Fajar, huruf bahasa Arab juga. Ada huruf fa dan huruf ta marbutah. Contoh dia
Salat, zakat. Okey, ada huruf ta di dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ada huruf ta marbutah dalam kataan dia memang bahasa Arab. Boleh dapat di situ? Okey, seterusnya yang ketiga, kita nombor dua. Banyak ustaz akan kongsikan. Yang ketiga, tiada huruf-huruf berikut dalam ejaan. Okey, tadi ada huruf berikut tu adalah bahasa Arab. Tapi yang ketiga ni adalah yang bila ada huruf tu je bukan bahasa Arab. Memang kompon terus bukan bahasa Arab sebab huruf bahasa Arab tak macam huruf Jawi. Huruf Jawi ada 37 huruf. Bahasa Arab tak sampai. Jadi huruf-huruf yang selebihnya tu adalah perkataan yang di luar bahasa Arab. Okey, apa contoh dia? Huruf va. Va contoh visa. Huruf va ni rata-rata bahasa Inggeris lah ataupun bahasa-bahasa yang di selain pada bahasa Inggeris pun ada juga. Tapi rata-ratanya bahasa Inggeris. Va ni visa. Ada contoh lain? Murid yang tengok boleh berjawab. Visa, virus, bahasa Inggeris. Okey. Dan yang kedua huruf ca. Huruf ca tak ada dalam bahasa Arab. Bahasa dia cawan, cucu, cucur. Apa lagi? Cengkerik. Itu semuanya adalah bahasa Melayu kita. Huruf ca. Bahasa Arab tak ada. Yang ketiga, huruf nga. Nga juga tak ada dalam bahasa Arab. Iaitu contoh kita bagi nga, bunga, singa. Apa lagi? Banyak lagi ya. Ada huruf nga bukan bahasa Arab. Yang keempat, huruf pa. Huruf pa, bahasa Arab dia akan panggil fa. Tak ada pa. Pa contoh pasu, paku, pitam. Dan banyak lagi ya contoh. Huruf yang kelima, huruf nya. Juga tak ada dalam bahasa Arab. Nya, nyanyi, nyonya, punya. Semuanya adalah bahasa Arab. Nyamuk contohnya. Dan yang keenam. Yang keenam adalah huruf ga. Ga tak ada dalam bahasa Arab. Kalau logat Mesir, dia ada bunyi ga. Tapi untuk bahasa Arab yang betul-betul fusahanya memang tak ada ga lah. Okey, huruf ga, gula, guli. Semuanya ini adalah perkataan yang ada huruf-huruf berikut ni tak ada dalam bahasa Arab. Ataupun cara nak ingat 5 huruf ni, Ustaz ada buat satu ayat, iaitu van, cik, ngah. Huruf wa, huruf ca, huruf nga. Penuh nyamuk ganas. Van, cik, ngah, penuh nyamuk ganas. Jangan naiklah, nyamuk ganas bahaya. Okey. Huruf wa, ca, nga, huruf pa, huruf nya dan huruf ga. Bila ada jumpa je huruf ni, dia bukan bahasa Arab. Okey, kita dah tahu huruf apa yang ada dalam bahasa Arab dan kita tahu huruf apa yang tak boleh ada dalam bahasa Arab. Itu adalah pelajaran yang kita kena tahu. Kata-kata pinjaman bahasa Arab. Okey, seterusnya. Okey, pancing penuh nyamuk ganas. Kata-kata pinjaman bahasa Arab yang pernah keluar dalam UPKK yang lepas. Okey, ini perkataan yang ada keluar. Ustaz kumpulkan supaya ingat balik. Kumpulkan. Dan biasa bahasa Arab yang ada dalam buku teks, inilah yang keluar. Dia tak akan keluar yang lain lah. Apa perkataan dia? Hasad, syarat, sahabat. Nampak tak? Kalau tengok betul-betul huruf ha bahasa Arab, huruf shin, huruf ta bahasa Arab, huruf sad, huruf ha bahasa Arab. Kita boleh kenal macam tu je, senang. Tak perlu nak duk fikir lama huruf sahabat ni bahasa Melayu pun. Tak. Tengok huruf sad dia terus tahu dia adalah bahasa Arab. Okey, seterusnya malaikat. Nampak ada ta marbutah, zakat, ta marbutah, haji ada huruf ha. Okey? Hakim, ta'at, huruf ha, huruf ta, huruf ain, huruf ta marbutah. Ini adalah bahasa Arab. Ini perkataannya dah keluar. Afiat, ain, ada huruf ain ni. Hajat, ada huruf ha. Tarikh, ada kha. Okey, ini bahasa Arab semuanya. Boleh ingat. Ini perkataannya dah keluar ya. Kalau boleh hafal. Dan cara ejaan pun kita nak tahu. Cara ejaan dia bukan cara ejaan lazim macam bahasa Melayu. Ada yang dah berubah cara dia. Macam syarat. Kita baca syarat, syah. Tapi tak ada alif ni. Hasad, ha tak ada alif. Sahabat, so tak ada alif. Malaikat, ma tak ada alif. Zakat, za tak ada alif. Haji, ha tak ada alif. Kita kena ingat tu. Tapi bila mari hakim, ta'at, ada alif pula. Jadi kita kena hafal perkataan-perkataan bahasa Arab ni. Kita tak boleh main eja. Nak eja hasad, geja ada alif macam hakim, tak boleh. Sebab kataan dia dah datang macam tu. Kita kena ingat. Yang ni dah ada alif. Hakim, ta'at, afiat, hajat, tarikh. Ini yang dah ada alif. Yang 4 tadi tak ada alif. Okey. Seterusnya,
khas. Ni nampak huruf ain, huruf kha, huruf sad. Ini ejaan dia ada alif tengah, khas ada alif tengah. Tapi bila mari mad tak ada alif lah. Mad tak ada alif. Far tak ada alif, fardu, majlis tak ada alif. Nampak? Kalau tengok sini kenapa mad bahasa Arab? Sebab dia termasuk dalam pelajaran Al-Quran jadi tajwid, ada hukum tajwid di situ mad. Tapi cara ejaan dia tak ada alif. Boleh nampak itu. Seterusnya ibadah, i di sini. Okey, tak ada. Tak ada bagi bawah. Sepatutnya kalau kita eja dalam Rumi, eja dalam Jawi, ain, ya, tapi tak ni, tak ada. Istinja, tak ada ya di sini. Okey. Zikir berbeza dengan zi, ada ya. Sehat ada ya, sifat ada ya. Sebab tu kita kena hafal bahasa Arab ni. Ilmu tak ada pun ya sini il. Mis ada pula. Mim yasin mis, tapi il tak ada. Ain lam terus. Seolah-olah kita baca macam al. Tak ada. Jadi bahasa ni ini Ustaz cuma tunjuk perbezaan. Kataannya dah keluar, Ustaz tunjuk perbezaan ejaan dia sekali di sini. Tengok ru tak ada waw, umum tak ada, wu tak ada, kubur, kof, huruf kaf ni tak ada waw, ku pun. Tapi bila doa, syukur pun tak ada. Bila mari umat ada waw balik, zuriat ada waw, hormat tak ada. Nampak? Nafal dia. Baik, yang keempat. Tiada sebutan vokal yang berikut. Okey, vokal-vokal yang macam ni tak ada. Vokal apa? Yang pertama vokal i taling, bunyi kita baca ferry, pen. Dalam bahasa dia ada fi, fa dan fu. Dia tak ada fe. Fa, fi, fu. Dia tak ada fe, tak ada. Bila bunyi fe, bunyi je, bukan bahasa Arab. Pen, dia tak ada pen, dia ada pan, pin. Dia ada pin dengan pun. Itu bahasa Arab. Tapi kalau pen, taling tak ada. Dan pepet pun tak ada dalam bahasa Arab. Ba, dia ada ba, dia ada bu, dia ada bi, tapi dia tak ada be. Bila bunyi be, ras. De, ba, tak ada da, tak ada du, tak ada di. Da, du, di, tak ada. Dia ada de, dia ada da, di, du. Tak ada de. Bila bunyi de, bukan bahasa Arab. Okey, itu cara-cara kita nak kenal. Sama juga, vokal O pun tak ada dalam bahasa Arab. Kolam. Dia yang ada ku, tak ada ko. Ku. Kalau kulam, bagus okeylah. Tapi bukan bahasa Melayu pula kulam. Bahasa Melayu kolam, bola. Tak ada bula. Jom main bula, tak ada. Yang ada bola. Okey, dan banyak lagi contoh lain. Okey, habis di situ. Okey habis di situ pelajaran yang Ustaz dah bagi tadi. Cuba Ustaz nak uji sikit. Uji minda pula. Uji minda masing-masing. Cuba jawab. Ini perkataannya Ustaz bagi. Adakah dia bahasa Arab? Jawapan dia sama ada bukan atau ya. Kalau ya, apa sebab dia? Kalau tak, apa alasan dia? Okey, kita tengok perkataan nombor 1. Sembahyang. Bahasa Arab ke bukan? Okey, bukan. Apa alasan bukan? Sebab ada huruf nga di sini. Nampak? Huruf nga bukan bahasa Arab. Nombor 2, puasa. Puasa ramai yang kata bahasa Arab. Sebab dia berkaitan dengan ibadah tadi. Rupanya bukan. Sebab apa? Ada huruf pa ni. Huruf pa bukan bahasa Arab. Bahasa Arab puasa panggil saum. Mak. Bahasa? Bukan bahasa Arab. Sebab bunyi tak ada dalam bahasa Arab. Abang. Kenapa? Bukan bahasa Arab, huruf nga di sini. Sujud. Bahasa apa sujud? Bahasa Arab. Ada berkaitan dengan solat tadi. Solat ada rukuk, ada sujud. Langit. Bukan bahasa Arab. Sebab apa? Sebab ada huruf nga di sini. Syurga. Syurga. Huruf syin ni. Bahasa Arab ni. Tak. Bukan bahasa Arab. Sebab apa? Sebab ada huruf ga. Ingat lagi. Van cik ngah penuh nyamak ganas. Ada ga di situ. Bukan bahasa Arab. Neraka. Neraka bukan bahasa Arab juga. Sebab ada bunyi ne. Ne. Dia tak ada na, ni, nu. Ni ne. Bukan bahasa Arab. Hujan. Bahasa apa?
pun bukan bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kebanyakan ha bukan bahasa Arab. Kebanyakan. Ada juga ha bahasa Arab. Tapi rata-ratanya ha bukan bahasa Arab. Gelas. Bukan bahasa Arab. Huruf ga. Syarah. Bahasa apa syarah? Bahasa Arab. Ada huruf ha. Ada huruf shin. Itu bahasa Arab. Kolam. Ku pun bukan. Kalau ku, okey. Baik, Ustaz bagi contoh lagi. Cuba tengok lagi. Se. Selam bukan bahasa Arab, ada se. Dia bukan sa si su. Cawan ada ca, bukan. Senduk sen juga, bukan bahasa Arab. Lampu ada huruf pa, pun bukan bahasa Arab. Kapal ada huruf pa, bukan bahasa Arab. Meja, me tak ada. Yang ada mi, ma, mi, mu. Kalau mi je mungkin bahasa Arab, tapi sini me, bukan bahasa Arab. Or bukan bahasa Arab sebab O. Laknat, ta marbutah, kita nampak ta marbutah sini. Dia adalah bahasa Arab. Salih, huruf sad, bahasa Arab terus. Huruf ha ni ada sad, ada ha. Kebun, bukan bahasa Arab, bunyi ke. Bumi, bumi bahasa apa? Bumi kita keliru sikit. Memang tak ada alasan di situ sebab bunyi bu, bunyi mi. Tapi dia bukan bahasa Arab sebab bahasa Arab adalah al-ard. Ardun bu. Dunia, dunia bahasa Arab. Tapi ramai yang rasa bukan bahasa Arab. Kalau kita selalu baca doa, Rabbana atina fid dunya. Ni bahasa Arab dunia. Okey. Itu kita ulang kaji ya. Macam mana kita nak kenal perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ke tak? Sama dia kata pinjaman bahasa Arab ataupun bukan kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Baik. Ustaz akan test beberapa soalan sebelum kita tamat pelajaran kita ini ya. Pilih jawapan yang betul. Al-Quran. Mana satu ejaan Al-Quran yang betul? Apa dia? Ba. Mana perkataan hormat yang betul? Kalau ha ni bukanlah hormat. Tadi kita dah ada tunjuk. Jadi ini adalah ejaan hormat. Ba lagi. Ilmu. Ilmu mana satu? Okey. Ini memang kita nampak macam baca ilmu. Tapi sebenarnya ilmu tak ada vokal ya di sini. Kalau yang ni dia baca alam. Masih lagi ba. Doa pun ba juga. Okey. Soalan 5. Oh, dah habis itu. Dah habis itu ya. Jadi untuk kata pinjaman bahasa Inggeris kita akan sambung lagi dalam pelajaran kita dalam siri yang kedua insya-Allah. Okey, kita akan sambung lagi. Okey, sebelum tu mana yang dah tengok ni kongsikan pada rakan-rakan, kongsi perkawan sebagai ulang kaji pelajaran kita. Tekan subscribe. Yang mana tekan Ustaz ucapkan terima kasih, yang belum tekan subscribe di bawah tu. Dan kalau ada komen nak tanya apa-apa, okey Ustaz akan cuba jawab. Okey. Sekian sahaja pelajaran kita hari ini. Kita akan masuk pada siri yang sebelumnya yang akan datang ni, iaitu pada kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Sekian. Jumpa lagi. Assalamualaikum.